السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita nikmat kehidupan. Allah kembalikan nyawa kita tak kala Allah pegang sebentar nyawa kita ni sewaktu kita tidur. Seterusnya kita lafazkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kekuatan untuk datang salat fardu subuh berjemaah. Semoga dengan kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini akan jadikan kita orang yang lebih menghargai setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan seterusnya moga kita jadi orang yang lebih baik. Baik, kita masih lagi bincang pada bab berkaitan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani isteri-isteri baginda. Baik tuan-tuan, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lambang kesetiaan Nabi kepada isteri-isteri baginda tidak ada tolok bandingnya. Apatah lagi walaupun isteri itu telah pun tiada. Kadang-kadang kita ni yang ada depan mata kita puji, yang dah tak ada tu kita kutuk macam-macam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Disebut oleh ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji, menghargai Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid sewaktu hidupnya dan juga selepas kematiannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut kelebihan-kelebihan yang ada pada Sayyidatina Khadijah, dan juga bagaimana kedudukan Khadijah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Ma ghirtu ala ahadin minan nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadijah. Kata dia, aku tak cemburu pun dengan mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku cemburu terhadap Sayyidatina Khadijah. Perkataan ghirah dalam bahasa Arab, ghirah itu maksud dia cemburu. Kita orang Melayu ghairah ni mungkin maksud berbeza. Maka dia kata, wa ma ra'aituha, aku sebenarnya tak pernah pun bertemu dengan Khadijah ini. Maka kata dia, walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakthuru dzikraha. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, asyik sebut pasal Khadijah. Maka adalah sikit kecemburuan kat situ. Standard lah kan, orang perempuan kan, mana boleh disebut orang lain, marah dia. Wa rubbama dhabaha asy-syata thumma yuqatti'uha a'dha'. Kata Aisyah, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih kambing. Nabi potong-potong bahagian kambing itu, thumma yab'athuha fi sadaiq Khadijah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar bahagian-bahagian kambing tersebut pada rakan-rakan Khadijah yang masih hidup pada ketika itu. Farubbama qultu lahu, boleh jadi aku pernah sebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punyalah marah Aisyah ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Tak ada orang lain kata muka bumi ni melainkan Khadijah. Ini suatu kebiasaan, atau kita kata inilah nature orang perempuan. Kita tak nak halang cemburu mereka. Orang lelaki ni mungkin cemburu dia tak tonjolkan, dia tak express sangat cemburu dia. Orang perempuan ini sebegini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak marah Aisyah sebab Nabi tahu itu memang emosi biasa seorang wanita. Nabi kata apa? Fayaqul innaha kanat wa kana li minha waladun. Nabi sallallahu alaihi wasallam describe setiap kebaikan Khadijah, satu persatu. Kanat membayangkan apa? Senarai kebaikan Khadijah ini banyak menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lekang nak sebut pasal Khadijah. Dan Nabi sebut ungkapan terakhir apa dia? Wa kana li minha waladun. Dan daripada Khadijah inilah aku memperolehi zuriat keturunan. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan ini
disebut oleh ulama, innaha kanat fadilatan wa kanat aqilatan wa nahwa dhalik. Maknanya banyak sangat kebaikan yang ada pada Khadijah. So tuan-tuan, inilah yang disebut tentang kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada juga riwayat pada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah lam yakun yas'amu min thana'in 'alaiha wal istighfar laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila mana Nabi sebut pasal Khadijah, Nabi tak pernah pun berkata yang buruk-buruk, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan puji Khadijah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mengucapkan istighfar atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Khadijah. Ini suatu akhlak yang baik. Ya, sebab kadang-kadang saya sebut tadi, kita lupa jasa orang terdahulu. Tak kala mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat terkini, sedangkan yang terdahulu itu mungkinlah yang paling banyak membantu kita. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi ni bertemu ataupun dengar ataupun ada connection tentang siapa-siapa yang ada dengan berkaitan dengan Khadijah, Nabi akan jadi orang yang gembira. Seolah-olah ianya remind balik Nabi kenangan baginda dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Riwayat lagi pada Aisyah, banyak riwayat tentang Khadijah ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata apa? Ista'zanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang wanita yang nama dia Halah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid ini adik kepada Sayyidatina Khadijah. Dia datang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta izin untuk masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia, fa'arafa isti'dhanu Khadijah farta'a lidhalika faqala Allahumma halah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh cam suara yang minta izin tu. Dia kata apa? Isti'dhanu Khadijah. Dia kata sebiji macam Khadijah bagi salam. Farta'a lidzalika, Nabi seronok sangat. Faqala Allahumma halah. Dia kata moga-moga halah ya Allah yang datang tu. Agak-agak isteri saya tanya kan, kalau suami sebut macam tu, moga-moga adalah orang perempuan yang datang, aku rasa kena baling pinggan. Tapi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi boleh sebut Allahumma halah. Ya Allah, moga-moga yang datang tu Halah bintu Khuwailid, adik je pun pada Khadijah. Oh ya, adik ipar, jangan main. Qalat faghirtu, kata Aisyah, jealous, nyampah. Dia biasa. Maka kata Khadijah, kata Aisyah kali ni bagi berat sikit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy. Apa lagi duk sebut ajuz min ajaiz Quraisy. Ajuz ni makna hak yang tua dah. Hamra isyidqin, ataupun kita kata dah gugur habis gigi dah. Halakat fid dahr, dah mati lama dah. Qad abdalakallahu khairan minha, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah pun gantikan engkau dengan yang lebih baik. Aisyah tu dia katakan. Maka bila mana Nabi mendengar apa yang Aisyah sebut, fatama'ara wajhahu, berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Nabi biasa marah, tapi kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak diungkap dengan perkataan. Kita ni kalau marah segala zikir mujahad keluar, bukan munajat, zikir mujahad habis keluar kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam andai baginda tak suka akan sesuatu ataupun sesuatu tu menyebabkan baginda marah, yang orang boleh cam ialah dengan riak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup menggambarkan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tama'ara ma kuntu arahu, riak wajah marah yang tak pernah aku lihat, illa inda nuzulil wahyi atau inda al-makhilah atau mukhilah. Disebut wajah Nabi itu hanya akan berlaku ketika mana turun wahyu. Sebab bila mana turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Wahyu turun kat Nabi ni bukan seronok. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun wahyu, kadang-kadang Nabi berpeluh.
Ada masa beruban terus Nabi dengan wahyu yang turun. Pernah satu ketika seorang sahabat, Zaid bin Thabit tak silap saya, ketika tu Nabi letak kaki Nabi ataupun lutut Nabi ni atas paha Zaid bin Thabit. Ketika mana turunnya wahyu, Nabi SAW tekan ataupun badan Nabi tu jadi berat sehingga menekan paha Zaid bin Thabit tu. Kata Zaid bin Thabit, kalau lama lagi Nabi dalam keadaan yang demikian, patah paha aku. Nak membayangkan beratnya keadaan Nabi SAW tak kala menerima wahyu. Ataupun Aisyah kata muka Nabi tu seolah-olah bila mana Nabi tengok awan yang berarak, dengan Nabi takut awan yang berarak itu kemungkinan ianya suatu bala ataupun bencana yang Allah Subhanahu wa taala nak turunkan kepada umat. Maka kata Aisyah, itu gambaran muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya sebut lagi, Nabi tak tegur Aisyah. Nabi kata kenapa cemburu? Tak, Nabi hanya menyebut ma abdanani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tak gantikan aku pun dengan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Nabi kata qad amanas bi id kafara biyan nas. Dia beriman tak kala mana semua manusia kufur terhadap aku. Kita pun tahu Sayyidatina Khadijah orang pertama yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala mana semua orang kufur. Wa saddaqatni idza kadzdzabani an-nas. Dia membenarkan aku tak kala manusia lain semuanya ingkar terhadap aku ataupun mendustai aku. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut pelbagainya. Warazaqni Allahu azza wa jalla waladaha idh harramani auladan nisa. Nabi sebut Allah Ta'ala kurniakan kepada aku zuriat keturunan, tak kala isteri-isteri yang lain Allah Ta'ala tak kurniakan keturunan pun aku daripada mereka. Tuan-tuan, tengok Nabi SAW bila mana Aisyah sebut sesuatu yang tidak baik berkaitan dengan Khadijah, Nabi tetap mempertahankan Khadijah sampailah Aisyah menyebut wallazi ba'athaka bil haqq la adhkuruha ba'da hadha illa bi khairin. Kata Aisyah, kalau macam tu demi Allah, aku takkan sebut apa-apa lagi tentang Khadijah ni melainkan perkara yang baik. So sebab tu tuan-tuan, hadis ini kata ulama menunjukkan kita ni bila mana hubungan kita dengan orang yang dah mati sebenarnya hakikatnya tak putus. Kita boleh sambung hubungan itu dengan kita jalinkan hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan si mati. Dalam kes ini Nabi SAW masih lagi melayani Halah binti Khuwailid dengan layanan yang baik. Kenapa? Sebab Halah binti Khuwailid adik kepada isterinya yang telah pun wafat. Dan dalam keadaan ini tuan-tuan, kita tengok ghirah ini ataupun cemburu ini memang satu asam garam dalam rumah tangga. Rumah tangga seorang mukmin bukanlah rumah tangga yang baik, manis je. Dah, dia ada asam garam, dia ada pahit mau dia. Manis senantiasa membahaya juga, orang kata potong kaki Ustaz. Inilah asam garam kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada sesuatu rumah tangga. Dan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak terlepas dengan perkara ini. Sebab tu kalau kita tengok dalam rumah tangga mana-mana pun akan ada konflik. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah talakkan seorang isteri Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Hafsah bintu Umar Al-Khattab. Nabi pernah ceraikan Hafsah. Dan sewaktu dalam iddah lagi, Allah Subhanahu wa taala utuskan Jibril untuk minta Nabi SAW rujuk kembali dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Nak tunjukkan apa? Kadang-kadang konflik, isu-isu rumah tangga ni sesuatu yang real. Dia bukan gambaran drama swasta yang semuanya romantik belaka. Tak, akan berlaku konflik, akan berlaku sedikit pertikaian sebegini. Itu normal. Cuma bagaimana cara kita menangani perkara tersebut. Tengok Nabi tak marah Aisyah. Sebab apa? Sebab itu normal, nature seorang wanita. Tapi Nabi membaiki perkara tersebut dengan Nabi menyatakan kenapa baginda berbuat demikian. Dan satu perkara yang menarik tentang Khadijah binti Khuwailid ini ialah Nabi SAW sepanjang perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi tak pernah kahwin dengan orang lain. Ini satu kehebatan yang ada pada Sayyidatina Khadijah. Dan dikatakan bahawasanya Nabi SAW bersama-sama dengan Khadijah selama 25 tahun. Satu tempoh perkahwinan yang lama.
Selepas itu sahajalah baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Ada yang mengatakan Aisyah yang kedua, ada yang mengatakan Saudah binti Zam'ah, isteri yang kedua. Tetapi nak menggambarkan kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini saya sebut tadi lambang kesetiaan, tak melupakan jasa yang terdahulu. Walaupun Nabi dah berkahwin selepas itu dengan ramai wanita yang lain, ianya bukan suatu lesen untuk Nabi melupakan jasa yang terdahulu. Sorry to say, kadang-kadang setengah-setengah pada orang lelaki ni kan, bila kehidupan dah okey sikit, ada kemampuan, tambah cawangan satu lagi, tak salah. Dia sesuatu yang dibenarkan, is permissible, is mubah, permissible. Tapi dia bukan lesen untuk kita memburukkan yang pertama. Ni dak mentang-mentang dapat hak nombor 2, hak wangi lagi. Hak yang tua tu je tinggal macam kain buruk. Hak tu yang kadang-kadang ada hak yang tua ni kata sakit baru cari kain buruk ni. Sedap cari hak nombor 2. So tuan-tuan, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi layan setiap isteri baginda dengan baik. Kasih sayang Nabi kepada isteri baginda tak ada tolok banding. Tetapi saya sebut, kadang-kadang keadaan seseorang itu menyebabkan cara kasih sayang yang diberikan itu berbeza. Itu saja. Tanyalah ibu-ibu, semua anak dia sayang. Tak ada anak yang tak sayang. Cuma cara sayang anak sulung lain, cara sayang anak kedua lain, cara sayang anak hak bongsu lain. Saya anak bongsu kan, saya ni anak bongsu. Kena pula anak bongsu hak yang selalu merantau sejak tingkatan 1 keluar pada rumah pada kampung sampai ni keluar kampung, tak duduk-duduk kat kampung pun. So setiap kali saya balik kampung, mak masak sedap. Alhamdulillah ibu saya hidup lagi kan, umur 80 insya-Allah hujung bulan ni. Kadang-kadang abang saya, kakak saya duk usik, amboi hang balik bukan main, mak masak macam-macam, sihat terus orang tua tu. Selama ni bukan dia tak masak pun, dia masak. Cuma tuan-tuan, itulah lambang kasih sayang. So adakah itu mengatakan bahawasanya tak adil? Adil. Cuma cara kasih sayang itu diberikan sahaja berbeza. Itu je. Dan kita takkan boleh memberikan jenis ataupun cara kasih sayang yang sama untuk setiap orang. No. Cuma kadang-kadang manusia ni akan anggap dia nak the exact way bagaimana kasih sayang itu diberikan. Sebab itu, contoh macam cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal Nabi Yaqub sayang semua anak. Cuma bila mana abang-abang yang lain memandang cara kasih sayang yang ditumpahkan Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf satu kasih sayang yang melampau, itu pandangan mereka saja. Sedangkan Nabi Yaqub sayang kepada semua. Walaupun dalam keadaan marah kan dia sebut ya bani yadhhab, wahai anak-anakku idhhab. Walaupun ke 10 tu buat onar, buat jahat, dia tetap panggil wahai anak yang tersayang. Cuma manusia ni kadang-kadang cemburu dia boleh bawa kepada yang tidak baik. Dan Nabi SAW disebut oleh Aisyah antara orang yang sangat jaga hubungan rapat walaupun dengan orang yang telah tiada. Saya sebut tadi, disebut ada riwayat kana Nabi SAW yakthuru dzikraha wa rubbama dhabaha syata. Nabi SAW banyak sebut pasal Khadijah. Dan juga riwayat menyebut wa in kana la yudhbiha syata, bila mana Nabi SAW sembelih kambing, Nabi akan bagi kepada mana-mana rakan ataupun kawan kepada Khadijah. So tuan-tuan, inilah menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW dalam lambang kesetiaan, Nabi tunjukkan suatu contoh yang baik. Dan disebut oleh Anas bin Malik SAW, dia kata apa? Idza utiya bisyai', Nabi SAW ni bila ada orang bagi pada Nabi SAW sesuatu, Nabi kata idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah, idhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Nabi SAW bila ada orang bagi pada Nabi sesuatu, Nabi SAW banyak terima hadiah. Nabi tak ambil semua. Kita ni dapat kumpul semua kan, duduk seorang-seorang, tak bagi dah kat siapa-siapa dah.
makan perhabis balik rumah ada kesan coklat. Mana dapat coklat tu? Ada orang bagilah sikit. Tuan-tuan, Nabi SAW sampai disebut oleh Anas bin Malik, bila mana Nabi dapat pemberian, Nabi akan kata pada Anas bin Malik, idhabu ila fulanah, ni kamu pergi dekat rumah si fulan. Si fulan ni suatu istilah, Nabi tak mention seorang, dia unknown, so istilah dia fulan untuk lelaki, fulanah untuk perempuan. Orang Melayu ada Polan bin Polan kan, so itu kaedah menyebut, tak nak sebut nama siapa. Nabi kata fa innaha kanat sadiqata Khadijah, dia ni dulu sahabat Khadijah, pergi bagi kat dia. Dan kamu pergi kat rumah seorang ni lagi, dia ni dulu pun sangat-sangat menyayangi Khadijah. Baik, tuan-tuan, ada riwayat yang lain. Cerita, kata Aisyah, ja'at ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa indi. Satu hari ada seorang wanita yang tua. Ajuz ni melambangkan lemah lah, tua sungguh dah makcik ni kan. Datang jumpa Nabi, kata Aisyah, aku dekat sisi Nabi time tu. Aisyah ni dia suka dengan Nabi. Nanti kita tengok ada riwayat Nabi pun suka manja dengan Aisyah. Kadang-kadang Nabi bagi atas peha Aisyah. Taib, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya pada dia, Nabi tak kenal perempuan ini. Man anti? Kamu siapa? Faqultu ana Jathamatul Mazaniyah. Kata dia, nama dia Jathamah. Jathamah ni makna dia, lagi sedut makna Jathamah ni orang yang malas, tak ada kekuatan, tu Jathamah. Nabi SAW bila dengar nama perempuan ini disebut dengan sedemikian, Nabi kata, bal anti Hassanatul Mazaniyah. Nabi kata, tak, kamu ni Hassanah. Hassanah ni Nabi tukar nama dia, Nabi ubah nama, sebab mana nama yang asal tu tak baik. Ini suatu PL Nabi SAW, bila ada orang dengan nama yang tak baik, Nabi akan ubah nama kepada nama yang baik. Hassanah ni lawan kepada Jathamah tadi. Kaifa antum? Kaum Mazaniyah, Muzanah ni satu suku kaum. Kaifa antum wa kaifa halakum wa kaifa kuntum ba'dana. Nabi tanya macam-macam kepada perempuan tua ini. Kata perempuan ini, bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Okey, perempuan ni jawab, bi abi anta wa ummi, ni satu ungkapan, seolah-olah satu sumpah lah. Okey, kami ni semuanya baik-baik. Ini ungkapan orang Arab. Falamma kharajat, bila mana perempuan tua ni keluar, Nabi layan dia dengan layanan yang baik. Aisyah kata pelik, tak kenal orang tua ni, tapi bila dia sebut nama dia, bukan main layan, semacam tanya itu, tanya ini. Okey, maka ketika itu Aisyah tanya, ya Rasulullah, taqbalu ala hadhihi al-ajuz hadha al-iqbal? Awak layan orang tua ni macam ni? Aisyah jealous tu. Orang tua pun dia jealous juga. So inilah saya kata normal seorang perempuan, apatah lagi Aisyah ketika ini usianya masih lagi muda, terlampau muda. Nabi SAW kata, ya Aisyah, kanat innaha kanat ta'tina zamana Khadijah wa inna husnul ahdi minal iman. Nabi baru teringat, Nabi kata, ya Aisyah, dulu wanita ini pernah datang bertemu dengan Khadijah satu ketika dulu, baru aku teringat. Maka sebab itu aku layan dia dengan baik. Tengok, ini cara kita bila mana kita melayani seseorang. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini kita, bila mana kita ini ada hubungan dengan seseorang, jangan terhenti setakat waktu dia hidup. Biarlah hubungan itu kita teruskan walaupun dia telah meninggal dunia. Sebab tu ulama menyebut antara adab, sebagai contoh, bila ibu ayah kita meninggal dunia, kita ziarah kawan-kawan dia. Dia melambangkan suatu penerusan legasi hubungan yang dibina antara satu sama lain. Sebab tu saya teringat dulu-dulu, orang tua-tua dulu, bila dia bawa kita berjalan, dia perkenalkan kita satu-satu. Orang dululah, orang sekarang tak tahu kan. Saya ni macam dah tua sangat, tapi nak gambarkan, saya teringat cara mak ayah saya bawa saya, cara mereka didik saya lah dengan, kalau bawa dia perkenalkan, yang ni siapa, yang ni siapa. Orang tua-tua dulu pesan, kalau jumpa mana-mana tegur, kadang-kadang aku tak perasan, dia kata. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang Islam ajar dan masyarakat kita dulu amalkan. Tapi kini budaya itu makin hilang.
mak ayah berjalan, anak-anak tak nak ikut, mak ayah pun lantaklah, tak nak ikut surang kau dah. Bahkan sekarang kadang-kadang jalan seorang-seorang, isteri ketinggal, tak payah ikut, nyibuk ya. So ini suatu benda yang kadang-kadang kita rasakan budaya ini perlu kita kembalikan kepada yang asal. So sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan ini walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menyayangi Khadijah, sampai ke peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, inni qad ruziqtu hubbaha, aku ini Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuk mencintainya. Makna cinta Nabi pada Khadijah ni bukan sesuatu yang dibuat-buat, dia suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia tak menafikan cinta Nabi kepada isteri yang lain. Sebagai contoh dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, banyak riwayat cerita bagaimana layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Satu hari Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah, dalam banyak-banyak manusia ni siapakah yang engkau paling sayang? Nabi kata apa? Aisyah. Nabi sebut, mention orang aku paling sayang Aisyah. Amr bin Al-As tanya lagi. Dia tanya tu dengan harapan nama dia kena sebut. Nabi kata, dia katanya, qultu minar rijal qala abuha, dan daripada kalangan lelaki, bapak dia lah aku sayang, bapak mentua aku. Kan Abu Bakar As-Siddiq, bapak mertua, sahabat baik. Amr bin Al-As tu tak tanya dah. Tapi tuan-tuan, ini tak menggambarkan Nabi tak sayang yang lain, tapi nak menggambarkan bagaimana disebut cara Nabi memberikan kasih sayang itu benar. Setiap seorang diberikan kasih sayang yang selayak dengan orang tersebut. Cuma kita ni kadang-kadang memandang cara diberikan tu nak kita samakan dengan yang lain. Dan Nabi SAW dengan isteri-isteri yang lain, Nabi tetap melayani dengan baik. InsyaAllah kita akan tengok satu per satu. Baik. Seterusnya disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW dalam melayani isteri-isteri baginda. Ada satu riwayat pada Urwah ni anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah binti Zubair ni dia kahwin dengan Sayyidatina Asma. Maka Urwah ni banyak riwayat hadis daripada Aisyah, sebab dia anak saudara sungguh. Maka dia mahram. Bila mana dia mahram, dia selalu keluar masuk rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah ajar ataupun Aisyah cerita pada Urwah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisaihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Qultu man hiya illa anti fadhahiktu, kata Aisyah. Dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kucup sebahagian isteri-isteri je, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat, walam yatawadda, tapi Nabi tak berwuduk semula. Hadis ni saya tak nak bincang bab fiqh ini tuan-tuan, nanti Ustaz Syed Salazan ada, tuan-tuan tanya. Bab fiqh ni saya tak nak bahas dah. Sebab tu ada setengah mazhab mereka menggunakan hadis ini sebagai suatu sumber hukum, menyatakan kalau bersentuhan dengan isteri tidak membatalkan wuduk. Ini satu dalil. Mazhab Syafi'i ada dalil mereka yang tersendiri, bukan kat sini saya bincang. Nanti Ustaz Dr. Syed Salazan ada, tuan-tuan tanyakan dia. Baik, seterusnya Urwah dia usik mak saudara dia, man hiya illa anti, tak ada orang lain, makcik itu dia kata. Kan? Aisyah ketawa membayangkan seronok anak saudara dia usik dia, tak ada orang lain, makcik tu yang Nabi tu kucuk bila keluar rumah. Aisyah pun ketawa, melambangkan Aisyah suka dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Aisyah juga menyebut, kana an-nabiyyu yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum li irbihi. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucup, bermesra, romantik Nabi, wa huwa shaimun, tak kala Nabi puasa. Kita ni kadang-kadang puasa ni jadikan kita ni batu kerah situ, tak ada perasaan. Jangan dekat puasa, bahaya. So tuan-tuan tengok, kata Aisyah, wa kana amlakakum li irbihi, sedangkan Nabi ni orang yang paling taat dengan Allah. Ia tidak menghalang Nabi melayani isteri dengan baik walaupun baginda berpuasa. Betul, bila puasa ni ada larangan-larangan tertentu. Cuma tuan-tuan, ini bukan jadi satu penghalang untuk sekadar suatu layanan yang baik. Kita ni kadang-kadang bila buat sesuatu ibadat, kita jadi orang garang.
Sibuk kacau orang tengah ni. Sabarlah. Tengok bagaimana Nabi SAW melayani isteri-isteri baginda. Seterusnya, ini hadis yang ni hadis romantik. Okey, saya sebut tadi hadis bergaduh kan. Ini hadis romantik pula. Kata Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haidun. Satu hari aku tengah minum, dan aku ni dalam keadaan haid. Tuan-tuan, orang Arab ada suatu budaya waktu mereka jahiliyah, bila orang perempuan dalam keadaan haid, mereka akan kurung perempuan tu. Asing sungguh-sungguh, kurung. Melambangkan akan wanita itu terlalu kotor. Sedangkan Islam tidak beranggapan sedemikian. Yang Islam larang hanyalah hubungan seksual semata-mata. Selebihnya Islam tetap membenarkan seorang suami bermesra dengan isterinya walaupun dalam keadaan haid. Kemudian kata Aisyah, thumma unawilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku unjuk ataupun aku serahkan gelas tersebut ataupun cawan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadha'u fahu ala mawdhi'i fayya fayashrabu. Hadis ni biasa orang baca kan. Nabi letakkan mulut Nabi pada tempat mulut Aisyah minum tadi, kemudian Nabi minum. Baik, hadis ni sebenarnya ada dua yang kita boleh faham. Satu, tentang bagaimana Nabi layan orang haid. Walaupun orang tu haid, dia bukan sesuatu yang menjijikkan, tidak. Kedua, hadis ini menunjukkan bagaimana cara Nabi melayani. Sebab kadang-kadang wanita dalam keadaan haid, biasalah menstrual, ada masa emosi tak stabil. So tengok Nabi SAW layan, Nabi letakkan mulut Nabi pada bekas yang ada kesan mulut Aisyah. Nabi minum bekas itu. Wa ata'arraqul iraq wa ana haidun. Ata'arraqul iraq ni maksud dia ada satu part tulang, bila mana Aisyah makan part tulang yang ada daging tu, macam kita kan makan apa, brisket. Contohlah kalau ayam tu bahagian peha tu kan, tulang, ada daging. So Aisyah makan, Nabi akan minta sikit pada Aisyah bahagian tersebut, Nabi makan dari tempat yang sama. Membayangkan hubungan Nabi dengan isteri bukan hubungan yang seorang pandang jijik. Suami isteri bukan orang lain pun. Kita ni kadang-kadang orang pernah duduk kursi tu tak nak duduk. Kan ada sebahagian kita sikap dia macam tu kan, wallahu a'lam, tak nak duduk tadi ada orang duduk. Nabi SAW tak sampai ke peringkat begitu. Nabi sebut thumma unawilahu fayadha'u fahu ala mawdhi'i fayya. Nabi makan bekas aku gigit tadi kat situ, Nabi juga gigit. Membayangkan romantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok layanan Nabi pada Aisyah. Sebab tu saya sebut tadi, layanan Nabi pada Aisyah juga satu layanan yang hebat, menandakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, satu cinta yang juga tak ada tolok bandingnya. Dan disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata dia, inna min ni'amillahi alayya, antara nikmat-nikmat paling besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada aku, apa dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi. Dia kata apa? Antara nikmat Allah paling besar dekat aku ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah aku, dan hari itu sebenarnya memang hari giliran aku. Kalau kita baca riwayat tentang akhir riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sakit berat tu, baginda masih lagi minta agar baginda ditempatkan di rumah setiap isteri untuk jaga hak masing-masing. Ada riwayat menyebut Al-Abbas dan juga Ali bin Abi Talib, papah Nabi. Satu ketika sampai tersegit kaki Nabi nak pergi satu rumah ke satu rumah. Kenapa? Kerana tanggungjawab. Ini hebatnya. Sebab tu jangan berani buat, tapi tak berani nak tanggungjawab. Sampailah isteri-isteri Nabi berbincang. Mereka kata, takkanlah kita siksa Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni. Betul, itu malam giliran kita, tapi tak kena siksa Nabi setiap pagi kena hantar rumah seorang-seorang. Akhirnya mereka berpakat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Sayyidatina Aisyah. Hampir 2 minggu lebih kurang sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Aisyah, nikmat Allah Taala bagi kat aku, pertama baginda wafat di rumah aku, dan kedua memang hari itu hari giliran aku. Pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin tahun ke-11 Hijrah.
itulah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautihi. Allah Taala satukan air liur aku dengan air liur dia pada saat-saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa cerita dia? Dakhala alayya Abdurrahman bin Abu Bakar wa biyadihi siwak. Waktu tu adik kepada Sayyidatina Aisyah itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Abdurrahman ni bawa kayu siwak. Wa ana mustanidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu aku tengah pangku ataupun duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam sandar dekat Aisyah, atas dada Aisyah. So boleh bayangkan Aisyah duduk, Nabi bersandar pada dada Aisyah. Okey. Faraaituhu yanzuru ilaih. Kata Aisyah, aku perasan Nabi duduk pandang Abu Bakar dan juga pandang Abdurrahman dan juga pandang siwak yang dibawa. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Kata Aisyah, aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka siwak. Antara benda yang Nabi suka ialah perbuatan siwak. Hygiene mulut. Kita ni mulut, tahu nak kata. Kita ni lepas makan, kalau nak datang semayang, cucilah mulut. Ini dah lepas kena petai apa terus datang masjid, orang sebelah pun pengsan. Tak salah makan sedap. Kena pula cicah dengan budu, kau sedap tak? Okey, tapi jangan sampai kita ni buat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang sangat jaga tentang perkara ni. Baik. Faqultu akhidhuhu laka, nak dak aku ambil ya Rasulullah. Okey, Nabi pun angguk kepala sebab Nabi tak larang nak bercakap. Baginda hanya anggukkan kepala, kemudian kata Aisyah, aku ambil kayu siwak tu. Kayu siwak tu agak keras. Kayu siwak biasalah. Kata Aisyah, nak dah aku lembutkan, nak saya lembutkan. Okey, maka Nabi pun anggukkan kepala tanda nak. Okey, Aisyah pun gigit dengan gigi depan, kemudian nak bukan kayu siwak ni kadang-kadang ada kulit dia lagi kan. So Aisyah gigit, buang dia, kemudian Aisyah gigit pula dengan gigi geraham nak bagi dia halus. Fa'ataituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi wa huwa mustanidun ila sadri. Kemudian Nabi pun siwak dalam keadaan Nabi tengah bersandar dengan Aisyah. Sebab tu disebut air liur aku dengan air liur Nabi bercampur. Sebab tadi kan Aisyah gigit kayu siwak tersebut, kemudian Nabi guna pula kayu siwak tersebut. So di sinilah bercampurnya air liur, menandakan keberkatan yang ada pada perkara tersebut. Maka sebab itu kata Aisyah, qad jama'a Allahu baina riqihi wa riqiha fi akhir, disebut oleh ulama, qad jama'a Allahu baina riqihi wa riqiha fi akhir yaumin lahu min ayyamid dunya wa awwal yaumin min ayyamil akhirah fa ayyu fadlin azimin nalathu radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan, tak ada yang lebih hebat dapat satu part daripada Nabi, iaitu air liur Nabi. Kita mungkin akan rasa kan, tapi setiap benda pada batang tubuh Nabi itu satu benda yang mulia. Nabi ni pegang orang pun wangi tu kekal sampai bila-bila. Ada sahabat-sahabat yang ambil darah Nabi pun ada. Ada sahabat yang ambil air liur Nabi, ada sahabat yang kumpul rambut Nabi. Nak membayangkan ada keberkatan pada perkara tersebut. Dan Aisyah, tengok cara Aisyah layan. Dan Nabi tak kikuk untuk berkongsi sesuatu dengan Aisyah walaupun benda tu dianggap personal item. Jaranglah kita nak kongsi bergigi dengan bini tak. Tapi tuan-tuan nak tunjuk kat sini, dalam saat-saat sebegini, tengok bagaimana Aisyah dan Nabi tunjukkan suatu contoh yang baik. Sebab tu kita kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu, kita jangan letakkan satu batas. Betul, keadaan biasa normal life mungkin ada benda yang personal, ada personal punya sempadan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, tengok bagaimana Nabi dan juga isterinya tunjukkan. Apatah lagi pada saat-saat ini, biarlah saat-saat ini satu saat-saat yang kita akan kenang sampai bila. InsyaAllah ada masa kita sambung banyak lagi hadis-hadis dan juga riwayat cerita tentang bagaimana layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri-isteri baginda. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa kuliah saya sebenar minggu depan, InsyaAllah hari Jumaat, kuliah maghrib. Ada masa kita sambung pada pertemuan yang akan datang, yang baik pada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan yang kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.